Ya, salam syawal juga saya ucap kepada tuan puan yang budiman sekalian. Bertemu kembali untuk program Canai Bahasa kita yang keempat bagi tahun 2020. Sebelum memulakan majlis, izinkan saya memaklumkan serba sedikit tentang program Canai Bahasa dan Sastra ini. Program Canai Bahasa dan Sastra ini ialah satu program tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Gabungan Persatuan Penulis Nasional GAPENA bagi tahun 2020. Program Canai Bahasa akan diadakan sebanyak 12 kali bagi tahun 2020 dengan 12 tajuk yang berbeza dan pastikan 2 orang panel bagi profesional dan hebat dalam bidang masing-masing. Terima kasih juga kepada tuan puan yang sedang menonton secara langsung melalui Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka sekarang ini. Mohon untuk tuan puan tekan butang suka untuk mengetahui program-program Dewan Bahasa yang lain lah. Bagi memulakan majlis lah, baiklah saya tak lengahkan masa lagi. Saya serahkan majlis ini kepada Puan Liza Ramli selaku moderator kita untuk kali ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana bagi kami sesi untuk hari ini bercakap tentang topik yang selama ni dah jadi perbualan dan perbincangan antara kami untuk bawa topik komposer muda contemporary. Okey. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Liza Ramli. Alhamdulillah lebih kurang 10 tahun pengalaman dekat dalam dunia hiburan, dunia seni. Pernah terlibat secara langsung dalam dunia portal, pernah bekerja di Era FM, Sina dan juga Zayan. Dan sekarang ni saya lebih kepada belakang tabir. Okey, kenapa kita memilih komposer 2 orang di sebelah kiri dan kanan saya hari ini? Saya Adik Ikon Fatana. Assalamualaikum, selamat datang. Ada mic kat sini. Kita ada Adib Naha. Adib Naha, seorang warga Singapura yang dah lama bermustautin di Malaysia. Okey, kedua-dua komposer ini adalah pilihan peribadi, boleh kita katakan seperti itu, sebab saya memahami dan mengenali mereka dalam konteks kerja di mana mereka berdua adalah sangat prolific dalam menghasilkan muzik dan juga irama baru ataupun senang untuk diperkatakan sebagai komposer muda contemporary. Sedap kan bunyi dia kan? Okey. Sebelum tu saya nak kenalkan dulu Ikon Fatana. Sebelah kiri saya ni seorang jaka yang masih single ya. Okey, mempunyai pengalaman lebih 7 tahun dalam industri lagu, dah masuk anugerah juara lagu pun. Antara hasil ciptaan dan sentuhan beliau adalah Hakim Rusli, Jatuh Bangun, Kisah Cinta Kita, Hafiz Wahib, wow, yang nyanyi kat wife tu kan. Okey, Ernie Zakri, Kubur Suara, dan telah pun menghasilkan lebih kurang 70 buah lagu. Wow, okey. Alhamdulillah. So pas ke saya ke? Tak, kita baru intro. Okey. Okey, dan di sebelah kanan saya kita ada Adib Nahar. Sebenarnya, okey, untuk pengetahuan ramai, dia telah terlibat dalam industri muzik Malaysia Singapura sejak tahun 1993 lagi. Lama tu. Kita baru nak baru nak hidup masa tu. Nampak beza dekat situ. Dan Adib telah menghasilkan beratus lagu. Adib rasa-rasa dah berapa ratus lagu dah yang dihasilkan? 300 lebih. 300 lebih. Untuk di sini saja. Untuk di sini saja. Dari tahun 1993. Dari 1993 kebanyakannya lebih okeylah lebih kurang 400-500 lah kalau dimasukkan dengan Singapura. 500 buah lagu. Wow, okey, orang di kiri dan kanan saya memang betul-betul pilihan tepat untuk kita panggil komposer muda contemporary. Okey, selamat datang.
Okey, Terima kasih kerana kita menjemput. DBP yang jemput. Macam tu. Okey, kita nak tanya dululah sebenarnya apa yang diperkatakan dengan irama muzik contemporary. Okey, menurut pendapat saya sendiri dan apa yang saya faham tentang contemporary ni adalah muzik yang menjadi pilihan ramai di zaman itu yang sesuai dengan aliran muzik dan juga pilihan orang dalam kategori tertentu. Maksudnya pilihan individual. Okey. Okey, menurut Ikuan sendiri, muzik contemporary ni menurut awak lah pandangan peribadi, apa tu muzik contemporary? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Ikuan Fatana. Sebenarnya saya sangat-sangat berbesar hati kerana dijemput oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka dalam program kita pada hari ini. Sebenarnya untuk saya bercakap dari sudut pandangan ilmu tentang muzik ni, saya rasa saya sangat kerdil. Saya belum ada apa-apa pencapaian besar lagi. Cuma apa yang saya boleh katakan tentang muzik contemporary ni, dari sudut pandangan saya rasa memang betul lah apa yang Liza katakan. Dia adalah berkenaan dengan lagu-lagu yang menjadi kegemaran di masa sekarang. Mungkin juga lagu yang dah 5 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, bila menjadi kegemaran di tahun ini, dia menjadi satu kegemaran baru ataupun kita panggil trend baru. Jadi muzik contemporary ni juga berubah-berubah mengikut peredaran masa dan juga ketika itu punya keadaan muzik sendiri. Pada saya untuk sekarang ni, masa sekarang ni dengan kepadatan platform-platform digital dan juga radio-radio bukan saja offline, online juga yang banyak atas talian, luar talian, membantu sebenarnya muzik kita untuk bergerak dengan lebih laju. Maksudnya pertukaran tu akan lebih cepat. Jadi transition tu akan jadi lebih cepat. Dan juga pada saya, kita tak boleh terlalu spesifik kepada satu sahaja konsep muzik. Dia akan sentiasa berubah dan tak tentu. Kadang-kadang kita buat lagu tahun ni mungkin tak mendapat penerimaan, mungkin tahun akan datang atau 2 tahun akan datang lagu tu akan menjadi kegemaran. Jadi yang sebagai pengkarya, kita buat lagu seikhlasnya, buat saja mengikut apa yang kita rasa. Sebab memang muzik ni sebenarnya dia kena datang daripada hati. Jadi apa saja yang keluar, itulah dia. Itulah dia. Baiklah. Okey, untuk Adib jugalah kan. So kita dah faham konsep contemporary ni adalah muzik pilihan semasa itu. Macam zaman dulu kita ada spesifik apa orang kata genre tertentu, zaman rock kapak tahun 80-an, tahun 90-an. Tapi zaman sekarang ni muzik contemporary ni lebih kepada pemilihan grup atau individu tu tersendiri kan. Sebab tu kita ada Spotify kan. Sebab tu kita ada Joox. Kita masuk-masuk kereta je pun kita dah ada pemilihan kita sendiri. So untuk Adib sendiri, macam mana untuk stay relevant dekat dalam industri sebagai seorang komposer dan menghasilkan muzik yang diterima ramai? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jemput saya DBP. Saya pun nak cakap macam Ikuan Fatana. Saya rasa saya tu macam duduk sebelah menteri ni dengar Ikuan bercerita. Okey, pada saya pula contemporary ni kita ambil, pada saya ambil pada word temporary. Temporary dia dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dia sekejap saja. Sementara contemporary. Tapi bila ada con dia macam-macam lah. Con ada mana yang macam-macam. Jadi sebagai saya yang dah lama alhamdulillah dapat bertahan sampai hari ni, kita tak boleh nak letakkan diri kita sebagai seorang komposer yang lama. Kita tak boleh nak letak diri kita macam kita nak kena labelkan diri kita, aku komposer lama, aku kena ikut cara aku sendiri. Mungkin masa dia menjadi komposer, waktu itu lagu-lagu yang dicipta dia meletup kan, waktu itu, pada masa itu saja. Tapi kerana apa kita tak tahu. Mungkin dia ada dua benda je. Pada saya pendengar ni nak dengar lirik dan dengar melodi. Ini dua paling penting. So pada temporary ni, pada saya contemporary ni, kita harus mengikut peredaran masa. We have to follow. Kita perlu menerima seadanya. Kenapa zaman ini muzik dia begini, zaman dulu muzik dia begitu, zaman ni macam ini. Dia berubah-ubah macam tadi Kuan cakap kan. Kita kena ikut peredaran masa saya tu. Pada saya kita tak ada, sebagai seorang komposer sebenarnya tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain sebenarnya. Seorang komposer ni dia tiada pilihan lain
kena ubah diri kita sendiri untuk mengikuti peredaran masa ataupun peredaran zaman. Macam sekarang ni, macam tadi dia cakap, terpulang daripada setiap individu. Budak-budak sekarang, budak-budak sekarang dia orang ada pilihan muzik masing-masing. Zaman dulu kita, macam dia cakap, ada rock kapak, ada ballad, ada R&B. Sekarang budak-budak boleh terima macam-macam jenis muzik. Ada budak kecil minat K-pop, ada budak kecil. Agaknya sekarang tak ada orang, budak-budak sekarang tak ada kenal apa itu alternative rock kot. Kita sekarang dah tak ada kan, alternative rock dah tak ada. Kita nak cakap pasal grunge. Tahu ke budak-budak sekarang tu grunge tak? Tak tahu. Zaman kita tu. Zaman tu ada grunge, kita ada alternative rock, kita ada macam-macam lah nak cakap. Tapi budak-budak sekarang ni tak ada. Disebabkan sekarang ni peredaran masa kita lebih kepada muzik-muzik digital. Bunyi-bunyian digital. Jadi tempat dekat digital lah. Sebab macam secara logiknya, sebab radio pun sebagai radio CHR, contemporary hit music, contemporary hit radio, memainkan muzik-muzik contemporary yang sealiran dengan zaman. Maksudnya apa sahaja yang diterima pakai, betul, yang dihasilkan oleh komposer dengan nada tertentu, dengan bunyi-bunyi spesifik macam tu, masa itulah yang itu jugalah yang menjadi pilihan radio. Sebab tu kita panggil CHR kan. Betul. Okey. Betul tak? Betul macam, tak Iwan? minta maaf, macam lagu saya macam lagu Izinkan. Kalau Iwan nak tahu lagu Izinkan, lagu saya tu dicipta 2014 2014. Tapi lagu tu masa tu dalam muzik bossa. Lagu tu dalam muzik bossa. Macam mana nyanyi sikit? Bagi-bagi buta je tak nyanyi. Bagi meminta je. Okey, sorry, teruskan. So lagu tu masa tu 2015 saya buat lagu dalam Cipta Express. Masa tu tengah buat Cipta Express dengan MECP. So lagu tu saya buat atas dasar okey lah, kita tengok keadaan semasa dalam keadaan tu macam ni semua otai-otai punya producer ni. So dia punya juri pun macam Datuk M. Nasir, orang-orang lama-lama. So kita terasa dalam saat tu kita fikir okey aku nak kena buat untuk impress diorang. Kita kan macam gitu kan. Kalau aku nak korang terima lagu ni. 2015 terbuat saya terjumpa dengan Liza. Liza cakap lagu-lagu kau sedap je, tapi bukan taste dia. Lagu-lagu kau semua sedap, tapi bukan taste orang. Mungkin pada zaman kau kan. Bukan current lah. Dia cakap macam ni bukan current. Saya ubah lagu Izinkan tu mengikut current sendiri. Dengan pertolongan daripada kawan saya, Rafiq. Pada situ baru lagu tu diterima, bukan saja oleh orang-orang yang dewasa atau lebih tua pada saya, tapi budak-budak yang bawah umur 25 tahun dapat menerima. Disebabkan apa? Bunyi-bunyian yang kita guna tu. Sebab dia create apa orang kata a sense of familiarity dekat situ. Sebab macam saya sendiri, ialah kita pernah bekerja secara langsung, kita juga membuat pilihan lagu untuk dimainkan ke radio. So kita sendiri rasa macam okey, kita tak nak kawan-kawan komposer kita, senang cerita, bukan buat lagu short sendiri lah. Untuk boleh tak ada masalah untuk berkarya langsung, kita tak pernah apa orang kata against it, menghalang, langsung tak pernah. Tapi untuk stay relevant, untuk kekal relevant pada especially pada apa orang kata generasi muda masa kini kan. Okey, untuk okeylah, pada pendapat Ikhwan sendiri, apakah apa orang kata macam sumber ilham lah penghasilan muzik ataupun irama terkini menurut Ikhwan sendiri? Macam mana? Untuk saya sendiri, dia kadang-kadang ilham tu datang dengan cara yang berbeza-beza. Dia tak ada satu cara yang orang kata spesifik yang kena duduk dekat studio 2-3 jam baru akan keluar ilham tu. Kadang-kadang kita dalam kereta, tengah bawa kereta pun melodi boleh datang lah dengan apa yang kita nak keluarkan. Tapi sebelum apa-apa pun kita akan fikirkan satu konsep lah. Konsep genre apa yang kita nak keluarkan. Biasanya saya memang akan tengok apa yang ada di pasaran. Maksudnya apa yang tengah orang suka kan. Dan saya rasa boleh menyentuh hati orang, dan juga bukan saja keadaan kegemaran muzik, tapi keadaan kehidupan juga. Maksudnya orang tengah apa sekarang ni? Mungkin tengah stres ke, tengah happy ke. Jadi lagu pun kita ikut apa yang orang nak
Sebab kadang-kadang bila orang stres ni, kalau kita bagi lagu sedih, mungkin dia bukan sesuai dengan keadaan dia. Tapi bila kita bagi lagu yang gembira, dia akan rasa macam, oh terima kasih sebab lagu ni memberi banyak inspirasi, macam tu lah. So, jadi itu adalah salah satu cara. Maksudnya bukan saja dari segi teori muzik, kita kena fikir juga teori psikologi juga. Wow, psikologi terus. Dia memang nampak macam pandai sikit lah, tapi sebenarnya benda tu biasa je. Maksudnya sebagai seorang komposer perlu juga prihatin dengan keadaan sekeliling. Betul. Bukan pada apa orang kata your own references atau preferences macam tu lah. Betul, sebab saya faham orang seni ni dia memang ada sifat keakuan sikit. Maksudnya dia nak aku punya ni, muzik ni keluar daripada aku, seni ni aku yang keluarkan. Jadi kita kena, untuk kita kekal relevan dalam industri, kita kena kurangkan keakuan tu. Kita kena faham dan juga merelakan karya kita untuk diberikan kepada orang lain. Sebab memanglah masa kita buat lagu tu, karya tu milik kita. Tapi bila kita dah keluarkan, dah dipasarkan, orang dah suka lagu tu, dah jadi milik orang lain juga, orang awam sebenarnya. Jadi sebab tu kita bila buat lagu, kita nak kena tahu juga apa yang orang nak dengar. Sebab yang nak dengar tu dia. Kita mungkinlah dengar 1, 2, 3 kali je, lepas tu kita dah move on ke, kita dah ke arah lagu yang lain pula. Pasal kita nak buat lagu lain kan. Tapi orang yang mendengar tu, dia akan ada yang sampai 5-6 tahun dia dengar satu lagu tu. Sebagai contoh macam lagu saya Bismillah, alhamdulillah dah 4-5 tahun pun masih lagi orang mendengar. Masih lagi mendengar. Jadi pada saya macam karya tu sebenarnya kita kena ikut apa yang orang nak. Dan insya-Allah bila dia dapat lagu tu seperti mana apa yang dia ingini, dia akan kekal dengan lagu tu. Okey, untuk Adib juga macam mana? Untuk dipengaruhi atau pilih untuk mempengaruhi sesuatu sesuatu muzik tu sendiri, tapi masih mengekalkan identiti budaya yang dimiliki oleh seseorang komposer. Okay. Macam tadi Ikhwan cakap, penulisan mengikut kehendak pendengar. Muzik direka mengikut kehendak pendengar. Okay? Dari mana idea dia dibuat atau daripada situ. Macam dia cakap mengikut, macam dia kata dia perasaan, keadaan kan. Saya pernah dulu mencari idea membuat lagu, seperti kami bersimbang tadi. Saya tengok daun bergerak pun saya ada idea, oh aku nak buat lagu pasal benda bergerak ni. Ilham. Saya nampak cicak pun disebabkan apa? Kisah cicak tu. Saya cakap dengan dia, benda yang kita, seorang penulis ni ataupun tak kiralah penulis lagu ke atau apa, bila melihat sesuatu dia akan menulis akan kisah benda tu. Dan kisah tu akan relate atau berkenaan pada diri kita sendiri. Kenapa orang cerita pasal tanya sama pokok? Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Betul tak? Itu relation dia dengan pokok tu sendiri. Lepas tu dia disambungkan sebuah tu, disambungkan sebuah tu. Relation dia antara dia dengan pokok tu, dia relation dia dengan si katak tu, relation dia dengan air tu. Kenapa air tu berkocak? Selalunya orang kata dia perumpamaan, kalau air berkocak kita rasa diri kita goyang, betul tak? Rasa macam ada satu tak kena. Jadi diri saya ni masih mengekat. Saya example ada sebuah lagu yang saya tulis, lagu Selagi Hayat tu kan. Muzik Selagi Hayat tu kalau kita dengar betul-betul, dia sebuah lagu yang berat. Lagu yang berat, melodi yang baru yang dicipta dalam music contempt, itu kita panggil music hip hop lah budak-budak sekarang. Tapi hip hop telah dimulakan daripada itu salah satu benda yang kita cakap benda tu relevan. Hip hop telah mula daripada 1970 lebih sampai sekarang. Tapi hip hop stay relevan kerana dia ikut peredaran masa. Bunyi-bunyian dia, dulu punya bunyi-bunyi tang, kutung tang. Ada evolusi dekat situ. Ada evolusi. Even cara rap pun ada evolusi dia sendiri. So macam mana saya nak kekal relevan, macam awak cakap tu, macam mana kita nak kekal relevan? Kalau kita tahu kita relevan tapi kita tidak bersama dengan orang, kita gunalah orang lain yang ada relevan masa sekarang ni. Rappers tu. Identity rapper tu, orang cakap rapper ni sebab dia keluar zaman tu. Kan? Orang boleh nak cakap apa? Kalau kita nak cakap apa, tak apalah. Orang kata take a ride on this guy lah kan. Memanglah kita nak take a ride pasal dia asbab kita orang ingat kita balik. Kita jangan cakap kita mengambil kesempatan atas diri dia.
Benda-benda ni semua terjadi mesti ada asbab dia sendiri. There's always a reason happens in everything yang kita buat. So orang tu menjadi asbab diri kita macam ni. So macam mana kita nak jadikan asbab tu adalah kita kena bersama, you know. Apa-apa yang kita buat kita nak ada kebersamaan. Macam dia cakap, saya suka apa dia cakap tadi. Saya sampai sekarang macam otak tu, oh ini gini. Macam tadi kita cakap kan, masa saya cakap kenapa dengan pokok, saya perhatikan dia je, tangan dia gini je. Ini pun asbab dia berfikir ni. Betul tak? Tangan betul tak? Ni asbab aku nak fikir ni, apa ni jawapan aku nak keluar ni kan. Faham? Setengah orang dia ada cara-cara dia masing-masing lah. Sorry aku terpandang. So itulah pada saya senang sebagai seorang komposer seperti saya, orang-orang yang dah berumur ni, saya dah 40 sen dah kata kan. Ece. Okay, kita orang kat luar sana, komposer-komposer kat luar sana, tolong buang ego tu. Jangan fikir kita ni terror. Tak, kita ni tak terror pun. Ada asbab lain yang akan buat kita akan terror bersama dengan diorang. Okey, menarik bila disentuh mengenai bab ego seorang komposer. Sebenarnya dia bukan sahaja pada ego, tapi ada juga orang panggil ego sebenarnya disebabkan oleh dia nak mengekalkan identiti dia tu. Dia maksudnya, ini identiti muzik aku. Jadi ini adalah orang kena terima. Okey, ini adalah identiti muzik aku yang aku bawa untuk orang ramai. So kira macam itulah apa yang akan dipersembahkan. So macam Ikhwan sendiri, adakah selama ini identiti muzik Ikhwan Fatana ditentukan oleh peredaran zaman, atau you memang dah ada, atau awak sendiri memang dah ada identiti tapi kira macam kita tengah cari jalan untuk mengenengahkan, atau dalam setiap lagu tu macam mana nak campakkan identiti dalam setiap lagu yang dihasilkan oleh seorang Ikhwan Fatana? Macam tu. Dahsyat lah soalan tu. Susah nak jawab sebenarnya tu. Tapi bila orang dah perhati tu dia macam susah sikit dia nak berkembang. Okey, sebenarnya untuk mengekalkan identiti tu masing-masing komposer ke, penulis lagu ke, penyanyi sendiri ke, dia ada prinsip dia tersendirilah. Maksudnya dia boleh gunakan apa yang dia nak untuk dia kekalkan sebagai satu pengenalan kepada orang ramai. Macam saya sendiri untuk lagu saya mengekalkan konsep lagu-lagu Islamik tapi berentak modern music lah, muzik-muzik yang moden tapi ada unsur-unsur positif. Jadi untuk permulaan memperkenalkan konsep lagu tu dia tak mudah lah. Dia mengambil masa dekat 8 bulan macam itulah, barulah orang mula menyedari tentang kewujudan konsep tu. Dan bila saya dapat bertemu dengan satu konsep tu, saya rasa macam dia selesa. Dan juga untuk saya kekalkan tu buat masa sekarang ni mudah, pasal tak banyak lagi mana-mana artis yang buat konsep sebegitu. Jadi saya mengharapkan ramai lagi yang berani untuk buat konsep-konsep sebegini pada saya, sebab lagu ni adalah salah satu medium untuk kita sampaikan sesuatu yang baik. Tak kisahlah apa saja, sebab saya tengok dalam keadaan sekarang ni muzik banyak dipengaruhi oleh orang kata konsep-konsep lagu yang ada unsur-unsur negatif. Jadi saya mengharapkan banyak lagi orang untuk mengeluarkan orang kata konsep-konsep yang positif supaya lagu ini dipandang ataupun industri muzik ni dipandang lebih tinggi. Sebab ada saya perasan orang memandang industri muzik ni sebagai satu benda yang main-main, yang tak serius, sehingga kan kalau contoh ada ahli keluarga yang terlibat dengan muzik, orang akan memandang rendah. Jadi bila kita meningkatkan kita punya kualiti dari segi penulisan, insya-Allah orang akan mula menghargai muzik itu sendiri. Sebab kita nak melahirkan satu masyarakat yang berpendidikan dan juga ada nilai-nilai positif lah. Itu sangat-sangat penting, sebab sebenarnya orang tak perasan muzik ni sangat penting dalam pembentukan diri. Ada orang belajar melalui muzik, ada orang kadang-kadang sambil belajar pun dengan muzik. Jadi bila muzik itu mendorong lagi dia ke arah positif, insya-Allah dia akan menjadi lebih positif. Macam kita hari-hari kan, macam doa kan. Lagu ni sebenarnya. So kalau kita ulang sentiasa, dia akan jadi satu doa lah. Maksudnya menurut Ikhwan, setiap penghasilan muzik dari Ikhwan Fatana tu perlu ada elemen positivity dekat dalam tu. Betul. Even saya buat lagu-lagu cinta pun, contohlah lagu cinta yang saya diminta biasanya ialah lagu yang untuk artis lain nyanyi.
dia nak ikut apa yang dia nak lah. Dia nak konsep macam ni dan saya akan cuba sedaya upaya untuk ikut apa dia nak, tapi dengan saya punya sentuhan. Maksudnya masih ada lagi saya punya ciri-ciri kat situ, saya punya identiti kat situ, tapi saya cuba untuk orang kata sulamkan dengan apa yang dia nak. Jadi bila lagu-lagu cinta tu kadang ada orang suka lagu-lagu cinta yang sedih, tapi bila terlampau sedih sangat sehingga kan tak ada elemen positif pun tak boleh juga. Sebab saya takut tau, macam bila buat lagu saya takut lirik tu berpalit pada saya punya kehidupan. Tu paling takut lah kalau buat lagu sedih tu, macam aduh, macam mana kita nak Takut kena balik. macam tu lah, macam elai jadi kat diri sendiri lah. Tak tahulah orang lain ke, tapi saya memang ada perasaan tu, jadi saya cuba akan di hujung Untuk elakkan lah. memang akan ada rasa sedih tu, tapi di hujung-hujung tu mungkin saya akan letak sikit satu nilai positif. Macam tu lah. At least ada Dia ada twist sikit twist lah. lah. Okey. Plot lah berubah. Macam ya Allah, kalau aku sedih ni biarlah ada. Biarlah sedih yang berpada-pada. Sebab mungkin kita bukan mungkin lah, saya rasa ini adalah salah satu saya sendiri sebenarnya personally dikelilingi oleh komposer muda yang memang sentiasa ingin menyuntik positivity dekat dalam lagu, sebab dia orang tahu benda ni akan membawa pengaruh sosial, pengaruh budaya yang agak tinggi kan, terutamanya kepada generasi muda. Bila dia dengar lagu, dia akan terpengaruh dengan lagu tu, betul tak? So macam untuk Adib sendirilah, okay, ini soalan yang apa orang kata Sensitif. oh tak sensitif, belum lagi. Okay, kita nak tanya since Adib ni adalah transisi zaman dulu, boleh tak kita cakap zaman yang senior dan juga zaman sekarang ni, perubahan digital betul kan? Yelah, sebab dulu pakai awak merasalah CD, kaset dan sebagainya. Budak-budak sekarang bagi CD, Walkman ke apa benda ke, tak tahu kan. So kira macam zaman dulu fizikal dan juga sekarang zaman digital. Jangan cakap zaman dulu lah, cakap Gen X lah. Gen X, sorry. Minta maaf ya. Okay, kira macam apakah perubahan yang Adib nampak komposer zaman Gen X tu dengan zaman digital sekarang ni? Okey. Zaman Gen X, saya letakkan zaman Gen X adalah daripada tahun 70 sampai tahun 2000 lah. Kita taruh Gen X generation early 2000. Kita sembang pasal tentang perbezaan muzik dulu, zaman dulu. Okey, kita tahu rock ni adalah permulaan daripada negeri barat. Dan salah satu permulaan rock adalah daripada kedatangan rock didatang pertama sekali, saya buat saya punya case study lah kata. Rock datang daripada Singapura. Sebelum Sweet Charity adalah salah satu otai rock kan, betul tak? Salah satu band rock yang lama, yang sangat lama. Sebelum tu ada satu band rock tapi saya tak ingat siapa nama dia. Tapi orang kenal permulaan Sweet Charity. Kita tahu Sweet Charity ni ada unsur-unsur Led Zeppelin. Kita ada unsur-unsur Deep Purple, semua ada. Di situlah permulaannya. Di situ permulaan daripada selatan adalah daripada Singapura. Permulaan rock daripada Malaysia kebanyakannya ada daripada Perak, utara. Sebelah utara. Itu pasal kita tengok cerita Rock O, benda tu berada di sebelah Perak. Manjung semua Manjung ni semua sebelah sana. Ini apa yang saya buat case study saya ataupun research saya. Okey, zaman itu walaupun lagu kita dengar konsep muzik dia heavy, seperti kumpulan Sofia, SYJ, orang panggil SYJ, kita tahu siapa orang-orang saya macam ustaz-ustaz ni semua tahulah kan. Zaman dulu mesti kita tahulah kan. Kita ada kumpulan SYJ. Kita kalau nak tahu kumpulan SYJ tu, maksud nama dia, kalau kita nak tahu, kita guna nama tu setan yang jahat. SYJ kan. SYJ nama dia setan yang jahat. Ini apa yang saya dengar. Tapi kita cuba dengar balik isi kandungan penulisan lagu tu. SYJ tu kita dengar lagi balik. Kita dengar dengan balik BPR, macam-macam lagu dari itu lagu tu, lagu Camellia ada maksud cerita yang lain. Camellia tak salah tentang macam-macam lah, ketuhanan lah ni kan. Lepas tu tak salah Camellia tu datang huruf Kamilah ke apa entah, macam gitulah. Kumpulan Kembara, kita tengok zaman tu semua penulisan mereka ni sangat-sangat indah sebab mereka menggunakan bahasa-bahasa yang puitis, bahasa-bahasa yang kita tengok tak ada dalam kamus kebanyakannya. Saya tengok, saya
sebab dulu saya ada satu pegang kamus, apa orang panggil, kamus lama, kamus pusaka ke, bukan pustaka tau. Saya pernah dapat kamus tu tapi saya tak tahu benda tu hilang. Buku tu hilang disebabkan buku tu macam gaib sebenarnya. Bahasa dia sangat indah dalam kegunaan bahasa tu yang kita guna sekarang. Macam saya guna dalam lagu Gurindam, lagu Selagi Hayat, itu adalah tulisan saya sendiri. Sebab bahasa Selagi Hayat, saya kena puji sebab dia mempunyai nilai estetika yang tinggi tau. Pada saya penggunaan bahasa tu tepat untuk menggambarkan emosi pada saat dan ketika itu. Tambah pula dengan music video. Okey, boleh tengok kat YouTube mana untuk faham apa yang saya cuba sampaikan lah kan. Keindahan masa Gen X ni penulisan, kita tengok Sari Amri, kita tengok penulis-penulis komposer yang lama. Hebat penggunaan bahasa dia. Bezanya lepas tu datanglah tahun 2000 ke atas. Dan example paling dekat adalah tahun inilah, tahun 2000, 2019, 2018 sampai 2020 ni. Bila kita tengok, saya rasa bahasa yang digunakan sekarang ni lebih direct. Rappers dulu kalau kita dengar rap, semuanya masih dalam kegunaan bahasa baku. Kita masih guna kita kan, macam saya, mereka, mengapa. Sekarang dah tak ada dah, budak-budak sekarang dah tak ada kegunaan tu. Mengapa, bagaimana, apa cerita kan, benda-benda gitu kan. Itu perbezaannya. Tapi seperti kita yang nak dibincang lah, muzik contemporary lah kan. Mungkin sekarang ni mereka lebih selesa dengan kegunaan bahasa gitu. Mereka dapat meluahkan lebih lagi perasaan mereka tentang itu. Jadi saya terkesan sikit sebenarnya tadi. Saya macam nak marah Ikuan Fatanah tadi kan. Macam melampau budak ni cakap seorang lama tadi. Saya terima sangat seadanya apa yang dia cakap tadi tentang kita lagu ni, bila kita buat lagu tu menjadi hak orang tu. Kita kena sedar lagu itu menjadi hak orang itu. Kita membuat lagu tu atas dasar kehendak kita ke? Sekarang ni penulis lagu tu nak kena tulis atas dasar tanya diri sendiri. Aku nak buat lagu ni untuk aku ke? Aku nak buat lagu ni untuk orang. Tapi kalau you rasa you yang bina konsep tu, this is me, aku bina benda ni. Terutama sekali benda-benda ni, minta maaf saya cakap, benda ni banyak terjadi kepada penyanyi-penyanyi otai. Saya cakap terus terang. Saya pun ada perasaan tu juga. Tapi alhamdulillah bila saya mengenali ramai orang dan memahami tu, bila memahami konsep digital, peredaran digital ni. Orang semua pakai komputer, kita lagi nak pakai, orang pakai handphone, kita masih nak pakai laptop, tak kan kita nak pakai typewriter. Perbezaan dia macam tu kan. So bila saya memahami konsep dan mengatakan lagu tu menjadi hak orang, kita nak buat lagu. Kalau kau rasa kau nak buat, kalau korang rasa korang nak buat lagu untuk kesedak korang jangan kasih lagu tu langsung ke orang. Jangan dijualkan atau dikenalkan lagu tu kepada orang lain. Buat untuk diri sendiri. Sebab di situ nanti akan datang ego dia yang cakap, konsep ni lah aku hidup dengan konsep ni. Aku hidup dengan konsep ni berapa lama orang semua ni. Betul, memang betul. You hidup dengan konsep tu. Dia macam ni lah, masa budak kecil kita hidup dengan diapers. Bila kita dah besar, kita pakai seluar panjang. Bila kita muda, kita main bola, kita pakai seluar pendek ataupun kita pakai track pants. Kalau dah tua, takkan kita nak pakai seluar pendek bila kaki dah berkedut. Kita kenalah pakai kain pelikat. Faham tak? Beredaran masa. Sedangkan pakaian itu orang tak sedar. Bila pakaian kita boleh mengikut keadaan masa. Itu basic dia. Kenapa tidak dilakukan pada muzik? Sebab saya tahu. Sangat jelas tu. Sebab saya orang tak dapat lagi tak tahu tu. Saya merupakan salah seorang yang pernah disoal dan dipersoal kedudukannya, di mana mesti orang cakap, oh kalau macam tu buatlah muzik untuk orang ramai, tak payahlah ada identiti muzik kita sendiri, tak payahlah kita orang ni bersusah payah mempertahankan identiti muzik tersendiri. Boleh. Okey, betul. Boleh nak simpan. Boleh nak simpan identiti muzik sendiri. Masuk rekod, pergi buat album, 5 lagu ke 3 lagu, simpan untuk pendengaran sendiri lah. Kan? Betul tak? Kita ada koleksi sendiri, kasut, macam saya cakap lah tadi. Budak sekarang nak pakai AJ1, kita pun nak pakai AJ1 kan. Kita beli AJ1, kita simpan lah. Jangan kasi orang yang pakai. Ya tak boleh ni, aku nak simpan dalam almari. Orang Johor panggil apa? Gobok. Jadi gitulah maksud dia. Sorry jangan marah. Saya cakap pasal atas dasar pengalaman. Betul, sebab berdasarkan pengalaman lah. Okey, macam Ikuan sendiri memilih untuk sentiasa relevan dengan zaman sekarang. Lagu TikTok tu sebenarnya, masa saya kerja radio dulu, saya dapat lagu tu, saya macam
kenapa budak ni buat lagu pasal TikTok marah pula masa tu. Tapi sebenarnya message yang ingin disampaikan adalah TikTok itu adalah masa. Boleh ceritakan sikit tak penggunaan bahasa di dalam sesebuah lagu yang ingin diciptakan? Adakah mana datang dulu? Selalu orang lupa benda ni. Konsep datang dulu ke, title datang dulu ke? Tak tahu, ini Ikhwan punya apa orang kata creative flow Sebenarnya yang paling terbaik adalah konsep Bila konsep tu datang dulu, dia mudah untuk kita orang kata merungkaikan lagu tu. Kita boleh buat dari segi liriknya, melodinya, dia akan banyak sangat membantu. Tapi kalau kita buat lagu dengan tak ada konsep, dia akan susah sikit, agak susah. Betul? Jadi macam saya bila nak buat lagu, sesuatu lagu tu memang saya akan fikirkan konsep dulu. Macam TikTok tu memang konsep yang kita nak buat satu lagu positif yang lebih urban, yang lebih kena dengan keadaan pasaran dan juga lebih dia macam mana cakap teguran yang sedikit sinis. Dia bukan pasal TikTok budak-budak yang buat bukan sebab okey macam ni yang lagu tu pula keluar idea tu datang sebenarnya sebelum lagi aplikasi tu ada. Ada satu aplikasi saya lupa nama dia. Musically ke apa tak? Okey, itu zaman itu dan tak ada lagi TikTok. Jadi ketika itu memang saya fikirkan tentang masa sebab kehidupan lagu tu adalah terpalit pada diri saya jugalah. Saya sering terkejar-kejar dengan apa yang saya nak buat sampai saya lupa benda yang lebih penting. Jadi saya nak buat lagu tentang masa. So sebenarnya kita sebagai manusia ni kena gunakan masa sebaiknya. Maksudnya masa yang kita ada tu mungkin singkat, mungkin tak lama, mungkin lama. Tapi bila lama, bermanfaat tak masa tu? Ataupun kita sia-siakan je masa yang lama tu. Jadi sebab tu datang dengan idea TikTok sebab saya nak mudah didengari dan difahami oleh semua orang. Jadi target saya daripada sekecil-kecil orang sampailah sedewasa-dewasa orang. So saya target memang untuk selepas lagu Bismillah Jannah tu nampak macam baik-baik sikit lah dia punya konten tu macam tegur lah manja dia. Jadi bila TikTok tu dia saya bagi sedikit saya tekankan sikit lah untuk teguran yang lebih kasar sebab saya rasa macam keadaan tu memaksa. Sebab ketika tu macam-macam sangat benda-benda negatif yang berlaku dekat negara kita. Maksudnya macam nak marah atau nak sampaikan message tu melalui lagu. Melalui lagu, betul. Okay. So melalui lagu, tapi saya cubalah untuk menapi-napi sebab asalnya lagu tu lebih sinis daripada apa yang ada. Tapi saya orang kata tukar supaya neutralkan dia, sederhanakan dia. Kalau tidak lagi orang kata benanah telinga nak dengar. Betul bila saya bawa saya dengar balik macam alamak aku ni pun bukan baik sangat pun kan nak buat lagu macam ni. So sebab tu saya tukar dan saya nasihatkan diri sendiri. Dan bila saya nasihatkan diri sendiri, diharapkan orang lain pun akan terikut sama. Dan mungkin konsep tu alhamdulillah ada orang yang terima, ada orang tak terima. Dan saya faham sebab apa. Sebab untuk zaman sekarang ni, untuk kita sampaikan mesej yang baik ataupun dakwah, kita kena lebih lembut. Sebab pendekatan generasi sekarang dia dibesarkan dengan apa pendidikan yang orang kata lemah lembut. Dia tak macam zaman kita dahulu. Mak ayah kita memang sebat, rotan. Ya betul. Zaman sekarang rotan tak pernah, marah pun tak pernah. Jadi bila kita bukan family dia, orang luar, cuba nak beri mesej dengan cara yang kasar dan mungkin dia orang tak terima. Jadi kat situ saya dapat itu TikTok tu sekadar eksperimen lah. Eksperimen. Tapi alhamdulillah, saya dah faham sekarang apa yang orang sekarang nak. Itu namanya belajar daripada kesilapan lah. Dia lebih kurang macam tu. Senang jawab kesilapan je. Saya tak nak sebut, dia yang sebut. Okey je. Dalam muzik ni perlu silap. Kalau kita tak belajar. Kalau tak silap tak belajar. Okey, saya nak petik sikit lah. This is kata-kata daripada seorang komposer yang terkenal juga, Yasin Sulaiman. Okey, memilih muzik kerana minat, passion, idea dan identiti itu penting dalam mencipta lagu yang berkesan dan juga yang boleh menggerakkan emosi seseorang dan semua kena datang dari hati. Menggerakkan hati perlu datang dari hati. Itu apa kata Abang Yasin lah. Okey, saya nak lontarkan pada dua-dua. Siapa-siapa pun boleh ambil soalan ni. Okey, silakan. Sila rebut soalan ni. Okey, soalan dia. Macam mana seseorang komposer itu, kreatif proses dia tu, proses kreatif dia dalam penghasilan sesebuah lagu yang boleh menggerakkan hati atau boleh menyentuh hati seseorang?
Ada dua. Adib ambil awak lambat Ada dua. Pada saya keikhlasan. Okey, dengan kebersamaan. Sama juga tentang tu. Daripada situlah saya merubahkan diri saya untuk berada dalam zaman sekarang ni. Kebersamaan dan juga keikhlasan. Keikhlasan dalam dua segi fakta ataupun dua segi cara. Penulisan. Kita nak kena tulis, kita harus merasakan penulisan kita. Sebab bila kita dapat merasakan penulisan tu, macam Ikhwan cakap tadi, kita nak sampaikan sebuah cerita. Seorang penyanyi adalah seorang penglipur lara. Kita tahu, senang cakap, bahasa yang indah kita panggil ataupun satu status yang tinggi lah untuk saya. Penglipur lara tu satu status yang tinggi tau. Bunyi dia sendiri pun dah sedap kan. macam lagu Hazama tu Kan? Penglipur lara. So seorang penyanyi ni adalah penglipur lara. Pada saya seorang penyanyi ni ada dua tugasan, penyampai cerita dan juga seorang pelakon. Macam mana kita nak melakonkan suara kita supaya suara kita dapat didengari tanpa melihat muka kita. Itu tugas lagi satu. Di situlah orang kata akan sampai, macam mana caranya adalah kita seorang penyanyi nak kena menyanyi sangat-sangat ikhlas supaya bila orang mendengar suara kita sampai ke hati. Kan? Pernah tak tengok cerita senang ustaz-ustaz atau abang-abang, kita tengok cerita ibu mertuaku. Kita tengok Sarimah kan. Kita tengok Sarimah masa dekat radio tu. Keadaan Sarimah di dalam radio sampai pegang gini ya. Saya tak pernah tengok cerita orang putih menyanyi. Orang putih dia lagi teruk daripada filem-filem lama. Tapi Sarimah, kita dapat bayangkan dia dapat menerima keadaan tu hanya mendengar suara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kita. Macam mana lagu itu dapat sampai ke Sarimah dalam satu keadaan hingga Sarimah rasa diri dia dirobek-robek tau. Seorang penyanyi harus melakukan sesuatu seperti itu. Dan penulisan kita juga nak kena ada macam gitu. Bila kita ada dua benda ni, saya rasa seorang penyanyi itu adalah seorang penyanyi yang komplit lah. Seorang penyanyi yang komplit. Saya cakap rasa cukup komplit. Pasal cukup rasa dia tu. Cukup rasa. Nyanyi sedap, faham apa yang dia nyanyi, faham penulisan dia, penyampaian dia, apa dia nak tulis kepada orang tu dia tahu. cuba sampaikan isi hati dari seorang komposer untuk dilagukan, untuk disampaikan. Ya, masa saya cakap lah kan, seorang penyanyi ni sebenarnya adalah seorang penyanyi ni sendiri kena sedar diri dia tu seorang pelakon. Pelakon kita bukan berlakon sewaktu kita jadi penyanyi tau. Nak keluar jadi penyanyi, akulah penyanyi, akulah Adib Naha. Bukan berlakon kat situ. Kehebatan bukan jatuh kat situ. Kehebatan kamu adalah kehebatan sewaktu kamu menyanyikan lagu tu, kamu menceritakan cerita lagu itu. Lakonan kamu untuk menghidupkan kata-kata yang ditulis. Sebab kata-kata, kalau kita tak ada melodi, kalau kita tak ada perasaan untuk bercakap, nama saya Adib Naha, itulah robot. Pasal robot tak ada jiwa. Itu pasal robotnya graf, dia gitu je. Kita ada melodi dalam jantung kita. Allah SWT create kita dengan nada yang ada tik 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 tik. Di situ adalah melodi dia. Pada saya lah. Ni perumpamaan saya, apa yang saya dah belajar untuk pemahaman diri saya. Di situ dah cakap, nama saya Adib Naha. Saya berasal dari Singapura. Itulah perumpamaan dia. Okey, Ikhwan Kak, silakan. Saya rasa macam apa yang diberikan, jawapan yang diberikan Abang Adib memang sangat-sangat ni sampai saya dah tak tahu nak cakap apa dah berkenaan dengan soalan tadi. Saya dah terpesona sampai saya lupa apa soalan tu. Sebab dia cakap tadi betul, saya terpana dengan kata-kata dia yang terpana. Kita kan di Dewan Bahasa dan Pusaka. Dewan Bahasa dan Pusaka, okey, betul. Saya rasa tentang artis perlu berlakon ketika menyanyi, menyampaikan, bukan berlakon di luar. Itu sangat-sangat menusuk di jiwa. Sebab betul juga. Dia tak nak jawab lah ni soalan ni. Dia tak boleh nak jawab dah. Tak boleh jawab dah, sebab saya rasa memang betul lah kadang-kadang orang merasakan untuk menjadi seorang penyanyi tu perlu berlakon dari semua aspek. Sebenarnya ketika itu saja, maksudnya ketika bekerja. Selepas bekerja jadilah seperti orang biasa, orang normal, supaya mudah didekati. Betul lah, mudah didekati. Faham. Sentap lah. Okey, tadi apa soalan? Sentap. Boleh tanya lagi ke? Tak apa. Adib dah jawab. Janganlah marah. Okey. Okey, saya tanya yang lebih muda lah ya, sebab Adib dah jawab soalan tu. Okey, sekarang ni orang semua macam dah berada dalam zaman digital. Segala-galanya boleh apa orang kata, aplikasi boleh download dan sebagainya.
macam mana ini soalan-soalan, saya rasa soalan-soalan netizen ni. Macam mana soalan warga net. Macam mana nak macam jadi mana macam mana nak jadi komposer Abang Ikwan, abang tahu. Terkejut. Sebenarnya Liza lagi tu pada saya Dia suka hati je. Okey, untuk menjadi seorang komposer sebenarnya pertama-tama sekali adalah minat. Minat kena ada, kena tahu minat, kena tahu kita kena tahu kita punya pendirian diri. Adakah kita suka untuk buat lagu, mencipta lagu ataupun kita boleh mencipta lagu. So dua kategori ni kita kena pilih. Dengan cara macam mana kena cari orang yang orang kata orang yang berpengalaman dalam bidang ni, tanya dia, cuba usulkan karya-karya anda kepada dia. Biasanya dia akan tahulah macam mana nak nasihatkan anda. Sebab saya bermula pun dengan bantuan kawan-kawan saya lah, sahabat saya iaitu Omar K. Dia yang banyak mencorakkan saya, yang banyak membantu saya untuk keluar daripada kepompong kebiasaan saya lah, di mana saya ketika itu hanya buat lagu sekadar suka-suka saja. Maksudnya saya tak ada rasa keyakinan langsung yang lagu saya tu mampu untuk didengari oleh masyarakat. Maksudnya lagu tu sedap ke, saya tak tahu. Jadi bila saya berjumpa dengan dia, dia bantu saya. Jadi nasihat saya kepada yang baru nak bermula sebagai seorang komposer ataupun penulis lirik dan sebagainya, cari mentor yang boleh anda ni ikuti. Bisa kata anda tak mampu untuk berjumpa dengan dia ataupun tak dapat ilmu secara langsung pun, janji ikut ataupun kaji setiap karya-karya dia. Macam apa yang saya buat, saya kaji. Contoh saya suka Sifu M. Nasir, Dato' M. Nasir. Jadi saya kaji cara dia menulis lagu, cara dia mencipta lagu. Dengan cara itu sebenarnya kita boleh belajar. Belajar sekarang dekat aplikasi YouTube, platform YouTube pun ada cara diajar cara-cara, sebab sekarang ni digital kan. Jadi kita boleh belajar sendiri. Dan juga orang kata jangan letakkan jangkaan yang terlalu tinggi terhadap industri ni. Sebab sebenarnya untuk apa yang kita lihat di luar tu tak semestinya orang kata semua orang melalui dia. Mesti ada kesusahan dan kepayahan. Jadi kalau anda sanggup untuk lalui kesusahan dan kepayahan tu, kan anda kuat, silakan, saya alu-alukan. Tapi jika misal kata anda ni dari segi emosi pun tak kuat, anda mudah tergugat dan sebagainya, memang nasihat saya, kalau ada kerjaya lain, teruskan. Itu saja. Macam tu terus Betul. Sebab jujur. Saya secara jujurnya sebab saya dah berjumpa dengan ramai orang, dan saya sendiri pun melalui kesusahan tu, dan saya dah sampai satu tahap yang sama ada saya nak terus ataupun saya putus asa. Tapi saya pilih untuk teruskan. Jadi sebab apa saya pilih untuk teruskan? Sebab saya rasa macam saya mampu untuk sakit tu. Jadi sebab tu kena tanya, kalau mampu untuk sakit tu teruskan. Sebab industri ni di Malaysia terutamanya bukan semudah yang disangka. Bukan buat satu muzik viral, famous, that's it. Even seperti orang luar negara pun, macam contoh siapa penyanyi luar negara, Charles Puth ke kan? Charles Puth ke, dia buat lebih 40 lagu ke-50 baru sedap. Ya. So sebenarnya kita kena buat banyak, kena praktis, kena buat banyak, dan baru kita jumpa dengan satu lagu yang baik. Okey, sebenarnya perbincangan tiga kepala ni takkan habis. Tapi masa mencemburui kita, wahai Ikwan Fatana dan juga Adib Naha. Follow saya kat IG. Ada kata-kata terakhir dan juga pesanan untuk komposer-komposer muda dekat luar sana? Okey, untuk komposer-komposer muda di luar sana, jangan pernah takut mencuba atau mengantar karya-karya anda semua. Sebabnya tak lama lagi orang-orang macam saya dengan ni, kami takkan ada dalam dunia ni semua. So macam kita ni korang kena faham, manusia pun sama macam buah-buahan yang kat luar dan daun-daun yang ada kat sana. Okey, bila buah kita dah dipetik, kita dah dimakan, kita perlu buah yang baru. Bila daun dah gugur, pokok semua dah tak ada, daun-daun dah tak ada, mesti ada daun-daun yang baru. So kami juga perlu pengganti-pengganti, pengkarya-pengkarya, penulis-penulis lagu, pencipta-pencipta lagu. Jangan takut untuk menunjukkan karya masing-masing ataupun kebolehan masing-masing. Jangan pernah merasa merendahkan diri. Sama juga macam kita nak naik basikal, kita kena belajar. So bila kita dah tahu, kita akan tunjuk mak bapak kita, mak, saya dah pandai saya dah pandai mengayuh. Dan dari situ ayah kita akan mengajar kita, okey, kau pergi kayuh jauh lagi. So sama juga kita perlukan guru. Maksud saya, ayah kita adalah guru kita yang terbaik. Kepada mereka yang penulis-penulis sana, seperti saya terima
terima baik apa yang Ikuan cakap, cari guru. Cari guru jangan seorang, berguru tu jangan seorang, berguru tu biar banyak. Sebab di situ kita akan mempunyai lain-lain ilmu ataupun lain-lain kekuasaan ataupun penguasaan dalam penulisan, penguasaan dalam bahasa, penguasaan dalam pengetahuan penggunaan bahasa itu sendiri. So penulis-penulis baru sana jangan takut, just come in. Di situlah korang akan bermula sama seperti saya dan juga dengan Ikuan Fatana. InsyaAllah. Thank you. Ikuan silakan. Kata-kata nasihat dan juga mungkinlah kata-kata terakhir untuk kita punya sesi hari ini. Kata-kata terakhir saya, semoga berjaya buat diri saya dan juga anda semua yang mendengar. Sama-samalah kita berjuang untuk memajukan diri sendiri dan juga kita punya masyarakat lah. Sempena kita berada di Dewan Bahasa dan Pustaka ni, sebenarnya kita kena perbanyakkan bahan bacaan lah. Banyakkan bahan bacaan untuk menulis lagu ni. Bukan saja perlu ada kisah dalam lagu, tapi perlu juga dibantu dengan bahasa-bahasa yang baik, kata-kata yang baik, dan juga tata bahasa yang baik. Misalnya kata kalau kita tak mampu untuk buat semua tu, kita boleh belajarlah melalui banyak sekarang ni. Kalau dari segi website pun banyak membantu. DBP sebenarnya saya banyak menggunakan laman sesawang DBP kebanyakan masa, dan saya sebenarnya Syari kata PRPM tu. banyak ya saya gunakan untuk membantu saya menulis, dan juga saya dah lama dah sebenarnya saya pinjam sahabat saya punya buku, iaitu Thesaurus Bahasa Melayu daripada DBP. Saya rasa benda tu sangat-sangat membantu saya untuk menulis lagu, dan saya menggalakkan anda semua untuk dapatkan di Dewan Bahasa dan Pustaka sebab dia membantu kita untuk menulis dengan lebih baik. Maksudnya dia akan bantu kita untuk mendapatkan kosakata yang lebih meluas. Jadi lagi seronoklah kita menulis tu. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel, dan apa yang saya dapat simpulkan pada hari ini mengenai penglibatan komposer muda dekat dalam industri muzik, terutamanya muzik contemporary adalah sangat-sangat bagus dan juga menggalakkan dia punya pertumbuhan tu, dan seperti yang mana kita bincangkan tadi, sentiasa berusaha, sentiasa melihat trend terkini, dan juga buanglah ego tu jauh-jauh untuk terus kekal relevan dekat dalam industri, tapi kekalkan identiti dan juga penggunaan bahasa yang betul supaya, ialah sebab apa-apa pun yang kita lakukan di penghujung harinya akan mencerminkan diri kita sendiri, mencerminkan budaya dan siapa kita. Okey, itu sahaja, sekian daripada saya Liza, dan saya serahkan kembali kepada Puan Yana. Okey. Okay, terima kasih kepada tiga orang tetamu kita, Liza Ramli, Adik Menaha dan juga Ikuan Fatana. Satu perkongsian yang sangat berguna untuk hadirin yang menonton kita melalui Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Semoga perkongsian ilmu ini tadi kita dapat manfaatkan dengan sebaiknya, insya-Allah. Jangan lupa untuk tonton Canai Bahasa dan Sastra kita bilangan 5 pada 18 Jun 2020 minggu hadapan ya. Nak tahu apa tajuknya, siapa panelnya, minta para hadirin untuk tekan butang suka pada Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka dan ikut perkembangan program-program Dewan Bahasa dan Pustaka di situ ya. Sebelum kita melaburkan tirai, terimalah serangkap pantun daripada saya. Madah diungkap, santun bitara. Pantun dilantun mengusik hati, salah dan silap tutur bicara. Pohon diampun seikhlas hati.